Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah, syukur dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah dan inayah kepada kita. Kita sambung pengajian tafsir surah Al-Baqarah. Malam ini kita akan baca ayat yang ke-30. Kita baca sama ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan di bumi seorang khalifah, pengganti. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan padanya orang yang merosak di dalamnya dan menumpahkan darah? Padahal kami bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Dan telah diajarkannya kepada mereka, dan Allah telah mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Kemudian dia kemukakan kepada malaikat. Lalu dia berkata, beritahukanlah kepadaku nama-nama itu semua jika kamu adalah orang-orang yang benar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami kecuali yang engkau ajarkan kepada kami, kerana sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Qala ya Adam anbi'hum
فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Berkatalah Allah, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu semuanya. Maka tatkala telah diberitahukannya kepada mereka nama-nama itu semua, Allah berfirman, bukankah telah aku katakan kepada kamu bahawa sesungguhnya aku mengetahui rahsia semua langit dan bumi, dan aku lebih ketahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Sadaqallahul Azim. 4 ayat 30 hingga 33 surah Al-Baqarah mula menceritakan tentang kisah Nabi Adam alaihi salam, kisah datuk kita semua, dan kisah kenapa kita berada di bumi ini. Tajuk yang dikemukakan oleh Buya Hamka dalam kitab Tafsir Al-Azhar ini adalah Malaikat dan Khalifah. Sebelum ini ayat 28 dan 29 menarik perhatian kita sebagai insan. Pertama, Tuhan tanya kita, bagaimana kamu boleh kufur kepada Allah padahal kamu dulu mati, kemudian Tuhan hidupkan. Dan setelah kemudian Tuhan matikan kita semula, dan setelah itu kita akan kembali untuk dihitung amal. Bagaimana kamu boleh kufur kepada Allah padahal seluruh isi bumi telah disediakan untuk kamu? Jadi sudah ada persiapannya, makhluk-makhluk yang ditundukkan untuk keperluan kita. Bumi, air, tumbuhan, haiwan dan sebagainya. Bahkan orang yang sebelum kita pun Allah Ta'ala yang cipta. Kemudian datanglah ayat yang ke-30 ini tentang khalifah. Khalifah dalam bahasa Arab maknanya pengganti. Khalifah juga sudah menjadi maklum di kalangan kita, bererti pemimpin. Pemimpin yang memimpin manusia. Suatu ketika dulu umat Islam dipimpin oleh para khalifah, mulai dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang menggantikan Rasulullah SAW. Begitu juga Nabi Daud disebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata, kami jadikan engkau sebagai khalifah. Maknanya selain daripada khalifah itu makna pengganti, khalifah juga bermakna pemimpin. Nanti kita akan bahaskan maksudnya. Baik, sebelum kita teruskan menafsirkan ayat ini, terlebih dahulu haruslah dengan segala kerendahan hati dan iman yang kita pegang apa yang telah dipimpinkan Tuhan pada 3 ayat permulaan sekali, yaitu tentang percaya kepada yang gaib. Tuhan telah menyampaikan dengan wahyu kepada Rasulnya bahawa Tuhan pernah bersabda atau berfirman kepada malaikat bahawa Tuhan hendak mengangkat seorang khalifah di bumi. Wa idh qala rabbuk, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang kita pinjam daripada bahasa Arab perkataan malaikat.
malaikat tu banyak. Kalau satu dipanggil malak, bila banyak dipanggil malaikah. Tapi kita bahasa Melayu ambil malaikat terus. Lalu bila jamak kita kata malaikat-malaikat. Macam jugalah ulama. Ulama tu ramai kalau seorang alim. Tapi kita pun jadikan sama juga ulama-ulama. Berapa kali banyak tu kan. Kita ambil yang bilangan yang ramai tu kan. Jadi Allah Ta'ala, di antara makhluk yang Allah Ta'ala cipta itu adalah malaikat yang dicipta daripada cahaya. Zahirnya daripada ayat ini fahamlah kita bahawa malaikat itu telah ada sebelum ada manusia. Sehingga kan Allah Ta'ala cerita sebelum Nabi Adam ada lagi, Allah Ta'ala telah beritahu kepada malaikat dia hendak menjadikan khalifah di bumi. Artinya bila Allah Ta'ala nak jadikan khalifah di bumi ini, Allah Ta'ala beritahu kepada malaikat dulu. Khalifah itu siapa? Khalifah itu manusia, Nabi Adam. Jadi cerita ayat ini mula cerita pasal Nabi Adam, sebab ayat 31 nanti Allah Ta'ala sebut terus wa'allama Adam al-asma', Tuhan mengajar kepada Adam nama-nama. Khalifah yang makna pengganti tadi, pengganti kepada siapa? Dalam kitabnya ada dibahaskan, belakang sikit lah, tapi kita boleh cerita dulu sebab perkataan khalifah itu telah datang dahulu. Mungkin yang kita biasa dengar adalah khalifah itu pengganti kepada Rasulullah SAW. Sebab makna perkataan khalifah itu pengganti. Ya, para sahabat pun, mereka yang berbangsa Arab itu tahu perkataan khalifah itu makna pengganti dan juga makna pemimpin. Sebab dalam surah Sad Allah Ta'ala dah sebut pasal Nabi Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Daud, kami jadikan engkau sebagai khalifah di bumi. Bila Abu Bakar dilantik menjadi pengganti Rasulullah SAW, mula-mula ada orang panggil dia wahai khalifah Allah. Maknanya wahai pengganti Allah. Kata Abu Bakar, aku bukan pengganti Allah, tetapi aku pengganti Rasulullah. Jadi dia pun dipanggil Khalifah Rasulullah. Bila Abu Bakar meninggal dunia, orang angkat Sayyidina Umar jadi pengganti berdasarkan wasiat ataupun pencalonan daripada Abu Bakar sendiri. Lalu orang panggil Sayyidina Umar Khalifati Rasulullah, wahai pengganti kepada pengganti Rasulullah. Sebab Abu Bakar ganti Rasulullah, dia khalifah Rasulullah. Umar ganti Abu Bakar, dia bukan pengganti Rasulullah, dia berganti kepada pengganti Rasulullah. Umar kata panjang tu. Nanti lepas aku lagi panjang lah maknanya. Lalu kata Umar, kamu adalah orang-orang yang beriman dan aku adalah ketua kamu. Dalam bahasa Arabnya, antumul mu'minun wa ana amirukum. Maka bermulalah panggilan atau gelaran Amirul Mukminin kepada pemimpin Islam. Tapi pada masa yang sama, khalifah itu juga digunakan kekal. Sehingga Khalifah Osman, Khalifah Ali, Khalifah Bani Umayyah, Bani Abbas, dan kemudian last sekali Khalifah Bani Uthman ataupun Turki Uthmaniyah, yang bermula dengan Uthman Urtughul. Uthman itu bukan nisbah pada Sayyidina Osman, tapi pada Sultan awal di kalangan Sultan bangsa Turki, Uthman Urtughul. Sekarang ni kat dia ada filem dia, Urtughul. Jadi khalifah itu bermakna pengganti. Abu Bakar menggantikan Rasulullah SAW dan itulah khalifah-khalifah selepasnya.
bila sebut pengganti, pengganti kepada siapa? Pertama, setengah ulama kata manusia ni diletakkan di bumi sebagai pengganti kepada Allah. Maknanya kita duduk kat bumi ni, kita mentadbir dan mengurus bumi. Bumi ni Allah Ta'ala punya, kita ni pengganti. Jadi kita kena urus bumi ni, tadbir bumi ni mengikut kehendak Allah. Sebab kita menggantikan Allah dalam urusan bumi. Pengganti tak sama level dengan yang Tuhan punya. Macam Abu Bakar menggantikan Rasulullah, Abu Bakar tak sama dengan Rasulullah. Rasulullah dapat wahyu, Abu Bakar tidak. Sebab dia pengganti. Tidak sama dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Jadi manusia yang pertama duduk kat bumi ni mengganti Allah. Jadi maknanya boleh kita faham, Allah Ta'ala kata pada malaikat, Allah Ta'ala nak letakkan makhluk menguruskan bumi bagi pihaknya. Jadi sebab itu dalam Islam, pemerintahan ni mesti ikut cara kehendak Allah Ta'ala, ikut syariat Allah. Sebab kita memerintah bagi pihak Allah. Jadi tak boleh pakai undang-undang sendiri, kena pakai syariat Allah Ta'ala. Kena berusaha perintah-perintah Allah boleh dilaksanakan. Ibn Khaldun dalam menafsirkan ataupun memberi definisi khalifah dalam kitabnya Muqaddimah, dia kata khilafah itu adalah hamlul kafah ala muqtadhan nazar syar'i, memimpin seluruh manusia dan juga yang berkaitan urusan manusia mengikut pandangan syarak dalam urusan agama dan urusan dunia, dalam urusan agama, dalam urusan akhirat dan urusan dunia yang kembali kepada akhirat. Sebab urusan dunia pada sisi Allah hakikatnya kembali kepada akhirat juga, natijahnya nanti. Jadi seorang khalifah dia memimpin supaya semua urusan yang di bawahnya itu mengikut syariat Allah, sehingga terpeliharalah maslahatnya sampai ke akhirat. Yang kedua, khalifah itu dengan maksud sebagai pengganti kepada makhluk lain yang pernah duduk di bumi. Sebelum kita duduk bumi ni, ada makhluk lain yang dah ada kat sini. Dalam tafsir sebut antaranya adalah jin. Maksud saya di antara tafsir-tafsir itu menyebut bahawa sebelum manusia duduk di bumi ni, jin dah duduk kat sini. Memang kita pun ada pengalaman, bukanlah jumpa, mungkin melihat, mendengar, merasai kewujudan makhluk ini. Makhluk ini tidak nampak pada pandangan mata kita. Sama juga malaikat, kita pun tak nampak, tapi mereka semua wujud. Jadi jin yang duduk di bumi ini telah melakukan kerosakan dan menumpah darah. Yang ini nanti ada kaitan dengan persoalan daripada malaikat tadi. Kenapa malaikat tanya pada Allah Ta'ala? Kerana mereka dah ada pengalaman dulu, ada makhluk lain duduk bumi, kerjanya merosak, menumpah darah. Jadi bila jin yang duduk kat bumi lebih awal ni melakukan kerosakan dan menumpah darah, Allah Ta'ala perintahkan para malaikat yang dipimpin oleh Azazil, Iblis, sebelum dia sesat, untuk memerangi, menghalau jin yang duduk kat dunia ni kerana mereka telah melakukan kerosakan dan tumpah darah. Bila jin-jin itu telah diperangi, dalam tafsir Ibn Abbas dia kata diperangi sehingga mereka lari ke kawasan gunung ganang dan juga pulau-pulau. Lalu Allah Ta'ala isytiharkan kepada malaikat, Allah Ta'ala nak letak pengganti kamu. Maka datanglah seorang malaikat, ni yang nak ganti ni macam yang dulu juga, melakukan rosakan dan menumpahkan darah. Kalau pakai tafsir yang pertama tadi, manusia ni pengganti bagi pihak Allah, kenapa timbul soalan malaikat nak jadikan makhluk yang menumpah darah dan melakukan kerosakan?
Berdasarkan tafsiran yang pertama ini, ulama kata kerana malaikat semacam sudah diberi ilmu oleh Allah Ta'ala, ada satu makhluk namanya manusia, kerjanya merosak, menumpah darah. Tiba-tiba Allah Ta'ala begitu nak letak kat bumi. Jadi peliklah malaikat, kenapa nak letak yang merosak dan tumpah darah di bumi? Tafsiran yang ketiga, khalifah itu dengan maksud manusia ni memang makhluk yang silih berganti. Sebab antaranya umur kita tak panjang. Bila umur kita tak panjang, kita mati, kita diganti oleh orang lain. Nanti tak lama lagi anak kita yang ganti kita pun mati, diganti oleh cucu kita pula. Begitulah sejak Nabi Adam memang manusia silih berganti. Umur manusia paling panjang rasanya 1000 tahun. Zaman sekarang tak ada dah. Zaman dulu ada. Umur jin panjang-panjang. Iblis yang telah ada sebelum Nabi Adam ada itu masih hidup lagi sekarang. Ada satu buku di Mesir namanya interview ataupun dialog dengan jin Islam. Mungkin tuan-tuan pernah baca terjemahan dia, karangan Muhammad Isa Daud. Ceritanya dia temu ramah jin. Macam mana dia temu ramah? Jin tu masuk dalam badan orang dan berlakulah temu ramah macam wartawan lah. Dan dia rekod temu ramah tu. Antara soalan dia kepada jin yang meresap dalam badan orang tu adalah, jin umur kau berapa sebenarnya? Melalui badan manusia itu jin tu jawab, dia kata sebenarnya aku malu nak bagi tahu. Kenapa? Sebenarnya aku remaja lagi. Iyalah, berapa umur kau? Baru 400 tahun. Jadi kalau remaja alam jin umur 400 tahun, remaja alam manusia umur 15 dah ya. 15 kali 4, 60, tu dah. Jadi alam jin kalau kali 4 juga, 4 kali 4, 1600. Baru tua. Tapi rasanya lebih panjang lagi umur dia. Ada ceritakan jin yang antara jin yang manusia tanya ni zaman saya tak ingat dalam mana zaman, mungkin zaman Nabi SAW gitulah, riwayat lah. Ditanya umur kau berapa, dia kata masa Qabil dengan Habil gaduh tu aku ada dah. Maknanya panjanglah umur mereka. Jadi mereka tidaklah berganti-gantian macam kita. Kita oleh kerana umur tak panjang, kita ambil alih daripada orang dulu, kemudian kita nanti akan pasing pada orang kemudian. Itulah yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan dia menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi. Dalam ayat lain disebut khalaifa fil ard, kamu dijadikan sebagai pengganti-pengganti. Kenapa? Kerana manusia silih berganti. Baik, sama ada khalifah dengan makna pengganti Allah maupun pengganti kepada makhluk jin yang telah dulu duduk di bumi ini sebelum kita, ataupun kerana kita makhluk yang silih berganti. Bila kita kaitkan dengan jawatan khalifah sebagai pemimpin tadi, maknanya dalam Islam pemimpin yang paling tinggi ini pengganti dia. Dia tidak memiliki. Kalau raja dalam bahasa Arab dipanggil malik. Malik ni daripada perkataan milk, memilih. Perkataan milik itu pun daripada bahasa Arab. Raja memang sifatnya memiliki. Dia punya, negeri ni dia punya. Itu yang boleh gadai negeri lawan sabung ayam. Ataupun dalam cerita apa tu, bukan pasir Perengung, cerita B. Ramli tu kan, dia lawan teka-teki kan. Dia digadai negeri. Lawan dengan baginda Masai. Cerita apa, menuju 4 belalang. Itu nak beritahulah, raja dengan khalifah lain. Khalifah ni macam para sahabat dan juga selepasnya, mereka memerintah dalam keadaan mereka sedar bahawa
kerajaan yang mereka pimpin, negara yang mereka perintah itu bukan milik mereka. Sebab ada kita biasa dengar khalifah-khalifah ni sebut ini harta kaum muslimin. Jadi di situ mereka sedar amanah yang besar itu. Jadi pada masa yang sama juga sedarlah kita bahawa bila kita duduk di bumi ni, kita takbir, kita urus, kita memerintah, kita bukan yang pertama kat sini. Dulu dah ada orang lain, makhluk lain. Dan kita pun akan tinggalkan dunia ini, bumi ini, kerana kita duduk sini temporary, sementara. Lepas mati, kita kena balik kampung. Yang beriman, yang beramal soleh, dapatlah balik kampung asal di syurga. Yang kafir, yang engkar, pergi kampung baru, kampung lain sebelah. Waliyadzubillah, mudah-mudahan kita dapat balik kampung ke tempat datuk kita dulu lah, Nabi Adam AS yang diciptakan dalam syurga. Baik, bila malaikat dengar Allah Ta'ala nak jadikan khalifah di bumi, maka mereka tanya, adakah engkau nak jadikan di bumi itu orang yang melakukan kerosakan dan menumpah darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan engkau. Jadi malaikat heranlah, adakah makhluk ni macam dulu yang merosak, ataupun kalau berdasarkan penafsiran kedua tadi, malaikat dah kenal manusia ni merosak dan menumpah darah. Kenapa Allah Ta'ala nak letak kat bumi, sedangkan kami ni para malaikat bertasbih memuji Allah, mensucikan Allah. Allah Ta'ala tidak tolak balik jauh persoalan malaikat itu, tetapi Allah Ta'ala kata, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Jadi malaikat ini bertanya bukan kerana membantah. Ini kadang-kadang ada orang dibaca kisah ni, dia rasa malaikat argue, malaikat protes. Kita tak boleh kata begitu, sebab malaikat ni makhluk yang taat dan patuh, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain, la ya'sunallaha ma amara. Malaikat ini makhluk yang tidak mengingkari Allah apa yang diperintahkan, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan apa yang disuruh. Jadi tidak mungkin mereka protes. Tapi kita kata malaikat heranlah, kenapa dah letak makhluk yang merosak dan menumpah darah, sedangkan yang bertasbih dan memuji Allah ni adalah malaikat. Tapi Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tahu apa yang malaikat tidak tahu. Dengan kata lain, fahamlah kita bahawa bila manusia dicipta jadi khalifah kat bumi ini, maka tujuan dan peranannya bukanlah sekadar beribadah, bukan sekadar bertasbih dan memuji Allah, tapi lebih daripada itu. Beribadah itu tujuan juga, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, menyembah aku. Maknanya tujuan kita cipta untuk beribadah, tapi kita ada peranan lain, mentadbir bumi yang bukan sekadar ibadah, tapi kerja yang tidak dilakukan oleh malaikat. Ulama kata kalau malaikat duduk kat bumi, mungkin mereka hanya bertasbih memuji Allah, bumi tak jadi makmur. Bila manusia diletak kat bumi, macam-macam dibuat kat bumi ni. Kita ada macam-macam keperluan, makan, minum, tempat tinggal. Pada masa yang sama kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Sebab tu kita mungkin biasa dengar hadis-hadis Qudsi, bila Allah Ta'ala kata kepada malaikat, lihatlah hamba-hambaku yang bangun malam. Maknanya Allah Ta'ala bagi tahu kepada malaikat, dulu korang tanya kenapa aku jadikan manusia kat bumi yang menumpah darah dan melakukan kerosakan. Sekarang tengok, ada di kalangan manusia itu yang bangun beribadah malam-malam, mentaati Allah Ta'ala. Jadi bukan semua manusia itu melakukan kerosakan dan menumpah darah. Ada juga ulama sebut, kerana sifat merosak dan menumpah darah itulah bumi ini jadi lebih makmur. Macam mana? Maknanya kerana makhluk manusia ini ada yang merosak, maka manusia terpaksa
kreatif, buat benda lain lagi. Sebagai contoh, bila kita buat rumah, asalnya kita nak duduk je, berteduh daripada hujan panas kan. Buat rumah pakai dinding buluh, daun pun boleh. Tapi oleh kerana ada yang melakukan kerosakan, mengintai pula, merosakkan rumah orang, menceroboh, maka kita buat bahan yang lebih tahan untuk rumah kita. Maka orang buat pula lah rumah papan, rumah batu kan. Masuk juga perosak ni, buat pasang geril pula pakai besi ya. Jadi inilah di antara maksud atau hikmah di sebalik manusia yang ada sifat merosak tu, bila diletak kat bumi, bumi ni jadi makmur, meriah, macam-macam dibangunkan oleh manusia di bumi ini. Ayat 31. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Kemudian Allah Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama semuanya. Maknanya Allah Ta'ala berikan ilmu kepada Nabi Adam, macam-macam ilmu. Asasnya adalah nama. Manusia ni adalah makhluk yang pandai bagi nama. Itu salah satu maksudnya. Kan bila kita duduk kat bumi ni, kita bagi nama tempat ni apa, tempat ni apa, ni jalan apa, ni negeri apa. Makhluk lain tak pun nama. Binatang-binatang yang telah lama kat bumi pun dia tak bagi nama. Jadi yang memberi nama manusia. Dan bila tahu nama, tahulah benda tu apa. Dengan mengetahui nama, tahulah kita fungsi. Kalau kata satu benda, kita tengok, kita tahu atau tak tahu apa gunanya, kita pun tak tahu nak bagi nama apa. Jadi setelah manusia tahu namanya, fungsinya, lalu tahulah namanya dengan memberi nama. Itu keistimewaan manusia. Ilmu yang diberikan kepada manusia yang tidak diberikan kepada malaikat. Itu Allah Ta'ala sebut thumma aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah Ta'ala bentangkan kepada malaikat benda-benda itu semua. Allah Ta'ala suruh malaikat bagi tahu nama benda-benda itu. Kalau kamu benar dalam dakwaan kamu itu, yakni yang mereka heran kenapa Allah Ta'ala letak manusia jadi khalifah kat bumi. Malaikat sebagai makhluk yang taat dan patuh tadi tidaklah membantah Allah Ta'ala. Bahkan berterus terang, bila Allah Ta'ala suruh bagi tahu apa nama benda tu semua, mereka tak tahu. Lalu mereka kata, subhanaka la ilma lana, maha suci engkau Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Hakikatnya semua ilmu datang daripada Allah Ta'ala. Jadi bila kita tak tahu, kita mengakulah tak tahu. Begitulah adab yang baik sebagai makhluk, manusia ke malaikat, begitulah. Yang sombong, yang engkar ni, bila tak tahu, tak nak ngaku. Ini jadi masalah. Sebab tu ulama kata tidak patut seorang yang alim merasa malu untuk mengaku tidak tahu bila dia ditanya benda yang dia tak tahu. Tengok Nabi SAW bila ditanya oleh malaikat Jibril tentang bila kiamat, Nabi kata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Maknanya Nabi beritahu kepada Jibril sebagai respon, Nabi, aku tak tahu, Jibril pun tak tahu. Bila kiamat, tidak ada makhluk yang tahu. Manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW tak tahu. Malaikat yang paling mulia, Jibril pun tak tahu bila kiamat. Itu jadi rahsia Allah Ta'ala. Jadi bila tak tahu, aku tak tahu. Bayangkan manusia yang paling mulia yang dapat wahyu pada Allah Ta'ala, yang telah naik ke langit pada peristiwa Isra' dan Mi'raj, tak tahu pasal kiamat. Malaikat Jibril yang membawa wahyu kepada semua Nabi-Nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak info wahyu yang Malaikat Jibril bawa. Ada 124,000 Nabi. Tiba-tiba dia pun tak tahu. Tiba-tiba ada manusia kata, saya tahu. Padahal dia tak dapat wahyu.
Siapalah dia dibandingkan dengan malaikat Jibril? Kalau orang jadi postman, kita boleh agaklah, oh, ni buat banyak info ni, tukar hantar surat kan, oh dia ada belik-belik ke. Ya, tapi itu tidak. Pada malaikat Jibril, bila tentang kiamat memang dia tidak tahu. Maknanya menjadi rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita tak tahu, kita ngaku tak tahu. Imam Malik diriwayatkan ditanya 36 soalan, dia jawab 6. Lagi 30, Imam Malik kata saya tak tahu. Ini kita belajar adab daripada ayat yang menceritakan bagaimana malaikat berserah ataupun surrender kepada Allah Ta'ala soalan tentang perkara yang mereka tidak tahu. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Selanjutnya dalam ayat 33 Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam pula, qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim, wahai Adam, beritahulah kepada mereka nama-nama benda itu semua. Lalu Nabi Adam beritahu. Nabi Adam boleh jawab, falamma anba'ahum bi asma'ihim, bila Adam telah beritahu kepada malaikat nama-nama semuanya tu, Allah Ta'ala berfirman, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, bukankah aku telah beritahu, telah katakan kepada kamu sesungguhnya aku mengetahui benda perkara gaib langit dan bumi, rahsia langit dan bumi Allah Ta'ala mengetahuinya, sedangkan malaikat walaupun makhluk yang bersih, yang suci, yang taat pada Allah Ta'ala, mereka tidak tahu. Nak tahu ilmu, maka dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dari sini ada satu kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia mengatasi malaikat, kelebihan ilmu. Batu ulama sebut al-ilmu innamal ilmu bit-ta'allum, hanya saja ilmu itu adalah dengan belajar. Kita kena belajar. Tak payah belajar dengan jin, malaikat pun tidak, sebab manusia pernah diberi kelebihan, ilmunya melebihi malaikat. Jadi tak betul lah bila ada orang nak tambah ilmu pelik-pelik dia cari jin. Sedangkan manusia telah diberi kemuliaan mengatasi malaikat satu ketika dulu dari segi ilmunya. Maka apatah lagi kita diajar dalam ilmu akidah, Nabi-Nabi dan Rasul ini Allah Ta'ala lantik di kalangan manusia. Yang mendapat wahyu ni manusia. Jin-jin yang Islam, mereka belajar daripada Nabi-Nabi di kalangan manusia. Zaman Nabi Musa, maka jin-jin yang Islam belajar dengan Nabi Musa. Bila Nabi SAW diutuskan sebagai Rasul yang terakhir, jin-jin yang Islam tadi datang belajar kepada Rasulullah SAW. Walaupun usia mereka lebih panjang, tetapi kita tak disuruh belajar daripada makhluk ini. Sebab cara nak mendapat ilmu adalah belajar daripada manusia sendiri, belajar daripada ilmu yang diwariskan oleh para nabi, khususnya Rasulullah SAW. Wa'lam ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku mengetahui apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Allah Ta'ala tahu apa yang malaikat zahirkan, dan Allah Ta'ala juga tahu apa yang disembunyikan oleh makhluk, malaikat dan juga makhluk-makhluk yang lain. Kata ulama, ayat ini di antara maksudnya adalah Allah Ta'ala tahu apa yang dizahirkan oleh malaikat dan apa yang disembunyikan. Yang disembunyikan itu, kata setengah tafsir, adalah perasaan yang tidak baik ada dalam hati iblis. Ketika iblis duduk di alam malaikat, tadi kita sebut iblis telah memimpin operasi memerangi jin yang duduk bumi tapi melakukan kerosakan dan tumpah darah. Habis operasi itu,
Iblis merasa dia telah melakukan satu benda yang hebat. Dia memerangi bangsa dia sendiri. Dalam surah Al-Kahfi Allah Ta'ala sebut Iblis ni walaupun dia duduk di kalangan malaikat, Allah Ta'ala sebut kana minal jin. Iblis ni dari kalangan jin, tapi dia pernah duduk bersama malaikat. Jadi bila timbul penyakit dalam hati dia tu, Allah Ta'ala tahu, tapi penyakit yang tidak dizahirkan. Kemudian penyakit itu zahir. Masa bila penyakit itu zahir? Dalam ayat 34 nanti disambung. Bila Allah Ta'ala perintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam, maka penyakit dalam hati iblis itu zahir, iaitu dia tidak mahu sujud, dia enggan, dia ingkar. Jadi penyakit itu Allah Ta'ala dah tahu. Cuma bila Allah Ta'ala berikan ujian kepada para malaikat supaya sujud kepada Adam, maka terzahirlah penyakit yang ada dalam hati iblis. Lalu dia enggan, dia sombong, dan dia diusir oleh Allah Ta'ala daripada syurga dan daripada bersama dengan para malaikat. Tuan-tuan yang dikasihi dalam hati oleh Allah SWT sekalian. Jadi empat ayat pertama, 4 ayat ini menceritakan tentang kisah Nabi Adam alaihissalam, bermula dengan Allah Ta'ala hendak menciptakan Adam menjadi khalifah di bumi. Jadi selepas ini barulah lanjut kisah Nabi Adam duduk di syurga, diceritakan dalam Al-Quran, dan ceritanya juga diceritakan dalam surah-surah yang lain, surah Al-A'raf, surah Kahfi, diceritakan secara berserakan. Bila kita sampai kepada surah-surah yang lain itu, kita akan dapat mengimbau balik kisahnya, tetapi dari sudut yang berbeza. Jadi sampai situ dululah untuk malam ini. InsyaAllah lanjutannya kita sambung dalam kuliah akan datang. Kisah Allah Ta'ala memerintahkan para malaikat sujud kepada Nabi Adam. Sujud itu juga salah satu bentuk penghormatan kepada manusia. Jika tak ada apa-apa, sekadar itulah untuk malam ini. Apa yang baik pada Allah SWT, yang kurang dari kelemahan diri saya, aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.